عندنا 20 طلاب صح؟ أين الباقي 4؟ Naam. 22. Siapa tak ada? Hari ni ada yang tak hadir ke tadi? Tak ada Zah. Semua ada. Ben mana Ben? Ada lah. Ben tulis kehadiran Ben. Ada mau ada ke? Tak nampak pula. Oh ada Zubair. Okey. Baik 22 lagi 2 orang lagi saya beri nama. Okey Jahid. Wa fi hadzal yawm insya-Allah sanuwassilu dirasah تحت الموضوع عصر العباسي عصر العباسي لنسب للشعر الحمد لله انتهينا الموضوع الشعر العباسي يعني القائل أو من الشاعر اسمه أبو عتاهية. ما اسمه حقيقة أو أصلا اسمه أبو عتاهية؟ ما اسمه أصلا أبو عتاهية؟ Ahmad Ibn Qasim. Ahmad ke Muhammad? Lupa. Ahmad قاسم. جيد. اوكي ماذا الشعر الذي قال أبو عتاهية؟ شعر في الزهد. نعم زهدي. الشعر عن الزهدي عن الزهدي. الزهدي يعني الموت حقيقة لا كل الحي سيموت كل الحي سيموت. نعم. Betul. Nah. كلنا سيموت إن شاء الله قبل ندخل إلى الجنة. وفي هذا اليوم سنواصل الدراسة تحت الموضوع النثر الأموي. من هو المقدم في هذا اليوم؟ من هو المقدم؟ siapa ni? Zafran saya أقرأ في اللغة العربية وأنا يشرح على في اللغة الملوية عن المعاني. اوكي جيد. لذلك بدون تضييق الوقت فضلوا زفران ومجموعته لتقديم هذا. تفضلوا. Sekejap lah. Mana? Okey. Al-halatu an-nasr. Wasala an-nasru ila darajah kabirah minar raqiyu wa taqaddamu hatta khadi kulli miyadinu al-haya wa kana inti'ashahu minal jadidu fil asril al-hadis. Okey. Maksudnya halat nasar, maksudnya keadaan nasar. Nasar, jadi nasar ni disampaikan kepada peringkat yang tertinggi minar raqi wa taqdim hatta qadu kulum miyadin, sehingga sampai ke setiap hidup, dan jadikan dia jadikan nasar itu hidup daripada yang baru pada zaman moden. Saya terangkan. Okey baik. Wasala an-nasr ila darajati kabiratin nanti lagi. Bertakdim hatta Dah. Maksudnya channel dah. Maaf. Okey. Bercakap tapi okey, macam ni.
maksudnya ialah Nasar ni pada zaman Umawi daripada pelbagai medan cuma ada aspek yang paling besar. Contohnya saya kata daripada kementerian sampailah kampung semua sangat menggunakan Nasar. Mereka sangat menengahkan Nasar. Okey, wakana inti'ashuhu min jadid fi asril hadith. Maknanya Nasar ni hiduplah. Sangat hidup Mana orang menggunakan Nasar itu setiap hari untuk tujuan apa? Kita tengok lepas ni. Sebab dia kata kullu mayadin, setiap aspek kehidupan tu banyak diterapkan Nasar. Faham tu? Ibna. Fahimna. Alhamdulillah. Lepas tu Okay dah. Okay. Asani mazahiru rakiyu an-nashar. Wahid ittisa'a nitaku mawdu'atihi hatta tafa bikulli mazahir al-hayat al-abasiyah. Ni Al-mazahir rakiyu an-nashar, peningkatan atau perkembangan nasar. Itisa'un natik nitak, perluasan topik. Nutaku, topik. Perluasan. Al-mawdu'atuhu, topik perbahasan. Tofa bikulli mazahir al-hayatu al-abasiyah, sehingga cara pemikiran yang merangkumi kehidupan. Betul tak? maksudnya segala aspek. Segala aspek. Zazah Mat. Okay, segala aspek dia ada Nasar. Diterapkan Nasar dalam zaman Abbasiyah. Kalau ikutkan Abbasiyah ni adalah zaman kegemilangan Islam selepas kewafatan. Okay, seterusnya kenapa saya dengar seterusnya suara Cikgu Razak? adik saya dah. Kalau tu Ya, boleh Azam. Yang seterusnya Az-Zuhur Asar Al-Hadarah Wasaqafah fihi Fa'irtiqatu Fakartuhu Waraka Slubahu. Dia punya maksud dia Az-Zuhuru muncul, Al-Hadarah Wasaqafah kemajuan dan ketamadunan. Fa'artiqatu fakartuhu tu tu Zah tu tak tahu maksud dia. Zah tak dapat. Pada tapas tu daripada rokon tadi. Mazahir rokon Nasar. Mana rokon tadi? Kemajuan kan? Peningkatan. Kemajuan ketamadunan. So ar-rokon pada tapas fakrah tu maksudnya fakrah tu adalah perkara-perkara ataupun pelbagai bidang. Jadinya semakin fartaqat, semakin banyak bidang-bidang yang menggunakan Nasar. Fartaqat fakratuhu tu semakin banyak bidang-bidang yang menggunakan Nasar. Waraka aslubuhu, yang lemah. Aslubuhu lemah. Ada mana Aslub. lemah. Uslub tu gaya bahasa. Oh, gaya bahasa Sekejap Zah, Google Translate.
Saya. Develop semakin membangun. Uslub ni maksudnya semakin baik lagi lah. Oh, maksudnya waraka uslubahu tu ni Zahan, menggunakan nasihat dan pelbagai bidang untuk semakin baik. Ya, maksudnya uslub nasar tu dia semakin baik lagi penulisan dia berbanding yang sebelum-sebelumnya. Ya Zah, Najmi Kamal ada Najmi Kamal. Najmi. Aduh. Ada, Najmi ada. Kenapa tak? Dia mood Zah, saya ingat dia translate dia. Terus naik Zah, nombor 3 lah. Zah. Biar aku biar aku bentang lah, aku punya dah Google Translate lah, aku punya ni. Okay, Min. Jap. Jap ni, biar aku bentang lah. Open kamera Min. Ayamnya Fawaz boleh buat warna-warni. Fukon buat warna-warni ayam dia. Tapi bukan macam tu. Ayam ni Fukon warna kat lantai. Lepas tu kepak ni Fukon warna dekat ni. Jadinya dia ada kesan nanti. Itu namanya gosokkan. Lepas tu nanti dekat cushion tu Fukon warnakan pagar. Faham tak? Agak ajar Mi. Mi, dalam yang sambung nombor 3 tu Mi, Sarah An-Nubu. Zah, saya ambilkan Zah nombor 3 Zah. Itu Najmi Kamal terangkan. Boleh. Adamkan. Sarah An-Nubu fihi wasilah ila manasibu al-wizarah wa ma biqarabi minha. Yang nombor 3 Zah, yang Mazahir Rocky Nastar. Maksud dia maksud dia Ami, Jadikan Nubuh ni nak jadikan padanya Nubuh tahu. Menjadikan dan penyampaian kepada para menteri dan apa yang dekat padanya. Macam tu lah. Wazirah. Wizarah tu kementerian kan, menteri-menteri. Bila kot macam mana kementerian lah hantar dekat NASA kan ni macam surat apa ni? Motivasi, taujihat, semua tu akan diberi dalam bentuk dasar lah. So, Motivasi. Wazarah. macam ni lah. Wazarah. Sekarang ni kita guna online kan. Dulu online kalau company negara je yang pakai meeting online. Itu pun tak semua, jarang. So sekarang hari ni kita yang kat sekolah pun kena buat PDPR online everyday. So macam tu lah juga NASA ada Dewan Abasi. Mana semua kementerian guna, semua peringkat sekolah pun pakai NASA, ada jabatan gunakan NASA. Okay, teruskan. Astagfirullahaladzim saya. Mi, baca. Mi, tolong buka aku punya file dekat Telegram. Aku dah hantar lah. Telegram, ya. Okay. Oh, aku dah terjemah dah, jap. Okay. Okay. Mantap. Okay, sebelah. Sabar.
Okey. Bagus. Terjemah nampak tak? Ke nak zoom lagi besar sikit. Zoom. Zoom. Jangan tak zoom. Sebab okey. Ya. Okey. Ya. Baca Mi. Nampak Mi? Cuba baca. Okey, boleh. Okey, boleh. Boleh. Okey. Baca. Okey, nombor 3 ni kita tengok asbab Rocky Al-Nasar, iaitu sebab promosi Frosa ni. Frosa pasal Abbasiyah ni. Okey, yang pertama Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah wal Iqadah min ulum min umam ukhra. Okey. Maksud dia pengajian Islam dan Arab dan kepimpinan dari sains dari bangsa lain. Okey. Maksud dia pengajian Islam selain daripada pengajian Islam bahasa Arab dengan Iqadah ni. Iqadah ni pengajian apa? Falsafah ke? Iqadah ni Kepimpinan. Kepimpinan. Ni jadi pengajian Islam, pengajian bahasa Arab dan kepimpinan adalah ilmu-ilmu daripada umat yang terkini ke ukhra min umam. Muslim. Okey. Daripada Muslim. Farsi, Rom, so dia orang dah blend dalam bahasa Arab. Dan ada banyak juga karya-karya yang diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa asing dan karya asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Next. Okey. Al-Ifadah. Nombor 2. Okey, nombor 2 Al-Ifadah min Al-Athar Al-Adbiyah As-Sabiqin. Okey. Maksud dekat situ Okey, maksud dia manfaat dari monumen sastra yang terdahulu. Kat situ dia punya dia punya monumen tu macam dia punya prosa tu dia ada bagi kebaikan kat kita pada zaman Abbasiyah tu. Maksudnya sastra kesusastraan Arab dulu dia gunakan cuba hidupkan balik. Kan dulu zaman jahiliyah kan ada banyak buat syair, tapi bila masuk Sadrul Islam, masuk zaman Islam dah kurang sikit sebab nak menumpukan kepada kumpulan Al-Quran lah, nak hadis, riwayatkan hadis lah apa semua. Ni sekarang dia cuba nak hidupkan balik peradaban sastra yang Al-Sabiqin yang sebelumnya tu. Itulah. Okay, next nombor 3 Najmi Abu. Okey, nombor 3 Zuhud Jil min Abna Al-Umam Al-Musta'rabah wujida An-Nabu fi Al-Kitabah Sabilan lil Hayatil Karimah wal Munasib Al-Rafi'ah. Okey, maksudnya maksudnya munculnya generasi bangsa Arab yang menemukan kepintaran dalam menulis jalan untuk kehidupan yang layak dan kedudukan tinggi. Nak tambah sikit. Istarabah tu maksudnya bukan sahaja bahasa Arab, tapi itu masalah kahwin campur. Maksudnya mungkin isteri dia orang Farsi ke isteri dia orang Rom ke suami dia orang Arab. So bila dapat anak kita panggil istarabah. Dia dah kita panggil dalam bahasa Melayu Apalah istilahnya tu? Kau campur. dapat anak yang bijak lah. Maksud generasi tu dia dah semakin hebat. Kalau kahwin Hebat. campur ni selalunya dia lebih junior
Genetik berbeza. Ya. Genetik. Okey, nombor 4. Nombor 4 Aluf. Takhallif al-khutabah ba'da fatrah min az-zaman wal i'timadi ala al-manshurat as-siyasiyah al-mawjihah. Okey, nombor 4 ni maksud dia Retorik melambat. maksud dia retorik melambat setelah jangka waktu tertentu dan bergantung pada penerbitan politik yang disas. Ni macam ni tu lah maksudnya nombor 4 ni. Dia kata takhalluf tu bukan retorik tau, tapi perbezaan. Perbezaan ni macam Khutbah yang ada pada zaman Abbas ini dia berbeza dengan khutbah yang ada pada sebelum ini disebabkan oleh ba'da fatratun minaz zaman. Perubahan masa menyebabkan kalau Nasar zaman Jahili tu dia begitu, so sampai ke zaman Abbasiyah dah banyak berlaku perubahan-perubahan yang lebih baik. Wal i'timad ala mansyurat as-siyasiyah al-mujahah, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik siasah keadaan politik. yang ada pada zaman Abbasi. Okey, nombor 5. Tasji' al-khulafa wa taqribihim an-nabighin minal kitab wa tawliyatuhum al-munasib ar-rafi'ah. Okey, maksud dia kat sini mendorong khalifah mendekatkan mereka dengan buku dan menjawat jawatan tinggi. Maksud dia para khalifah ni bukan nak katakan dia buat nasar ni bukan untuk saja-saja je, tapi diorang ni juga gunakan nasar untuk menggalakkan para khalifah tu. Maksud dia macam ni. Faham saya? Faham. Khulafa maksudnya pemimpin pada zaman Abbasiyah ni menggalakkan dan juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan bijak pandai. An-Nabi kan bijak pandai, cendekiawan kan. So dan cendekiawan ialah antara orang-orang yang membuat nasar. So jadi khulafa sangatlah mengihtiram orang-orang yang membuat nasar. Al-qail minal kutab tu penulis wa tauliyatahum, dan mereka ni tadi cendekiawan tadi dilantik menjawab jawatan tinggi. So level kalau seorang tu sebagai khatib pada zaman Abbasiyah ni bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Maknanya seorang yang tersohor, dikenali, sangat dihormati, macam kita mungkin hari ni kita boleh kata mufti ke Imam. Ya betul. So kedudukan tinggi, jadi yang banyak dihormati orang, kedudukan seorang khatib pada zaman Abbasi. Okey, nombor 6. Nombor 6 al-wujud asar ittakhazat al-kitabah arfatu wa wudi'at laha usula wa qawaid. Okey, maksud nombor 6 ni ada keluarga yang telah mengambil tulisan sebagai profesion dan menetapkan prinsip dan peraturan untuk mereka. Keluarga tu dia macam semua ni jadi penulis. Signature presiden ni, bila diorang buat nasar tu dah tahu dah, oh ni mesti Abu Atahiyah dengan dia punya nasar. Ada tukang edah dia sendiri. Dapat?
Dapat. Suara saya kuat tak? Kuat. Buat Kuat juga. Yes. Yes. Dah, okay, kita masuk kepada sekarang kita masuk kepada Nasar. Okay, mari kita tengok. Okay, jom. Jom masuk. Masuk. Okay, Nasri. Fi nizam amal li Ibnu Muqaffa. Nizam amal bermaksud dalam lihat pada sistem pekerjaan pada masa tu oleh Ibnu Muqaffa. Dia melalui pandangan dia lah, tapi saya akan bacakan dulu dasar dia. Qala Ibnu Muqaffa, "Iza tarakamat 'alaikal a'mal fala taltamisir rawhi fi mudafi'atiha yawman bi yawmin wa rawghana minha fa innahu la rahata laka illa fi isdariha wa inna as-sabra 'alayha huwa allazi khafifa anka والدجرة والذي يراكمها عليك فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تقتري بعض أصحاب الأعمال وذلك أن الرجال يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر أو يأتيه شاغل من الناس يكره إيتاءه فيقدر ذلك بنفسه تقديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منها فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رؤيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور ثم اختر أولى أمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه ولا يعزمن عليك قوت ما فات ولا تأخير ما تأخر. Jom. Bawa baca. Jom kita tengok pada translation dia. Ni kita nak betul sikit. Finizamil amal. Okey. Cepat kita sebut sebagai menyusun kerja. Nah, nyusun kerja. Menyusun tugas kita kan. Jadi kita bahasa Arab, syariah, usuluddin, kemudian semua discuss. Kita dapat supaya Zazan nampak tak ni? Nampak? Okey. Okey, ini masuk terjemahan dia. Iza taraktum alaika amal. Apabila kerja bertimbun-timbun di atas kamu, maksudnya bila kerja tu dah terlampau banyak, tanggungjawab amanah kita terlampau banyak, fala taltamisu rawha fi mudafi'atiha yawman bi yawmin. Janganlah kamu mencari jalan untuk berehat dan menolaknya hari demi hari. Waraghanan minha, dan lain daripadanya. Maksudnya jangan kita ni bertolak dalih. Kita dah bagi kerja bertimbun, dah tanggungjawab kita dah terima banyak, kita nak bagi pula alasan kita nak tolak kerja tu. Kita tak terima amanah yang kita tak laksanakan, apa amanah yang kita dipertanggungjawabkan oleh, contoh macam ada kerja sekolah ke suruh buat tapi tak siapkan. Itu contoh dia lah. Kalau sekolah, kalau untuk masa bekerja majikan suruh buat ni, kita buat. Jangan kita bagi alasan yang tak berapa munasabah. Dia tak bertanggungjawab lah. Ya, tak bertanggungjawab. Dia buang taklif, dia tak ada macam anggap dia ni bebas daripada segala. Padahal dia ada tanggungjawab dia. Majikan bagi dia kerja. Itu contoh dia. Okey. Yang kedua, fa innahu la okey. kita ni kan kita
Bahaya. Betul. Okey. Okey, faham. Yes. So, baik kedua. Bukan baik. Ni ayat seterusnya. Fa innahu la rahata laka illa fi isdariha. Sebenarnya tidak ada kerehatan, maksudnya tak adalah masa untuk relax pada kamu melainkan dengan melaksanakannya. Maksudnya masa time kita tengah kerja, macam contoh waktu pejabat tu, on time lah, ikutlah daripada pukul 9 sampai contoh pukul 5, contoh dia lah, contoh. Lepas tu tak ada masa untuk relax, tak ada masa untuk bersenang lenang kecuali kita melaksanakan dia. Dah tamat tempoh kerja, baru kita boleh relax. Baru nak pergi lepak dekat kedai mamak ke, pergi lepak kat mana je lah. So masa waktu kerja kita fokus untuk kerja kita. Okay. Jelas? Nanti saya tak faham tak? Jelas. Okey. Ayat seterusnya. Wa inna sabra 'alaiha wallazi yukhafifuha anka. Sebenarnya sabarlah, sabar. Dalam melaksanakannya akan meringankan tugas anda. Faham tak? Maksudnya walaupun berat mana pun kerja kita tu, tekanan kerja tu, kita kena ada sifat sabar. So bila kita ada terapkan sifat sabar tu, maka kita akan merasakan satu bebanan tu akan menjadi lebih ringan, lebih orang boleh mampu bawa kerja tu. Jelas tak? Tak ada terangan ni. Setuju, betul. Halo. Setuju. Saya sangat suka sangat tajuk hari ni sebab dia sangat related dengan kita. Kita dalam keadaan kita naik ada ulangan. So satu rasa macam kepala batu besar atas kepala kita. So stop. Bukan macam sila kita dengan keadaan yang sangat kritikal. Buat dua perkara. Pertama solat, kedua sabar. Okay, ingat ni. Pertama solat, kedua sabar. So para pentafsir sebut solat tu bukanlah bermakna solat sahaja. Solat tu dalam keadaan betul kita solat. Yang kedua bermakna kita berdoa, kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam solat kita seluruh solat itu adalah doa sebenarnya. Dan saya suka nak kongsi dengan korang ayat yang saya pun dah mula amalkan. Alhamdulillah merasakan bahawa segala tanggungjawab yang saya ada kat belakang saya ni menjadi mudah dan ringan. Nanti saya akan sharekan di hujung PDPC kita apa ayat yang saya buat. Nanti ingatkan saya tahu sebab memang hari ini lagi-lagi lah di hujung-hujung zaman dan Negeri Amat ni kan macam sangat cabaran kita lah kan Islam. So walau macam mana pun orang mesti solat tu kita buat, tapi amalan tambahan ni kita kena buat juga supaya kita akan rasa bahawa Allah itu memudahkan segala urusan kita. Kalau kita lah nak buat benda tu sendiri memang tak terdaya, kita tak akan mampu buat. Tapi bila kita serahkan bulat-bulat pada Allah Ta'ala, InsyaAllah Allah pasti mudahkan dan banyak magic yang akan berlaku dalam hidup. Okay, so nanti ingatkan Zazah untuk share ya. Okay, Zazah. Boleh. Okay, teruskan. Wadajarahu wallazi yurakimuha alaih fata'ahad min zalika fi nafsu khoslatan. Perasaan jemu menjadikan kerja-kerja itu bertimbun di atas kamu. Oleh itu, siapkan diri anda dengan satu sifat. Okay? Memang kalau kita buat kerja memang tak, kalau setiap hari, satu minggu dalam satu minggu ada 7 hari. Dalam 7 hari tu kita buat kerja sama. Ulang je baca buku. Contoh baca seorang pelajar. Ulang je buku tu. Kita tengok ulang baca. Lumrah manusia, fitrah manusia memang ada perasaan jemu. Tapi macam mana kita nak atasi perasaan jemu tu? Dengan satu sifat dah tadi, iaitu sabar. Tu je lah kunci. Wasta'inu bisabri wassalah. Dirikanlah solat
dan bersabar. Itulah. Ada keterangan lain? Tak ada. Alamak. Okay, kita masuk pada seterusnya. Okay. Ni okay. Qad ra'aituha. Ni Ibnu Muqaffa ceritakan dia lihat dengan apa masa keadaan tu, apa dia lihat dengan sistem nizam amal, sistem pekerjaan oleh orang tu masa zaman dia. Kita tengok apa pendapat dia. Qad ra'aituha ta'tari ba'da ashabil a'mal. Sesungguhnya saya pernah lihat satu tugas menimpa pekerja-pekerjanya. Maksudnya Ibnu Muqaffa ni pernah nampaklah sistem pekerjaan ni oleh para pekerja dia, bukan para pekerja dia, para pekerja orang lain. Dia lihat dengan mata kasar dia sendiri. Dia ceritakan. Okey, terus sambung. Wazalika anna rijal yakunu fi amri min amrihi fayaridu alaihi syughulun akhirun. Iaitu seorang itu menghadapi satu urusan, kemudian datang pula satu urusan lain kepadanya. Maksudnya apa? Dalam masa kita bekerja, dalam masa belajar ni, contoh kita nak belajar, tapi mak ayah kita panggil, ada tanggungjawab lain pula sebab kita kena utamakan mak ayah kita dulu. Tu contoh dia. Faham tak? Maksudnya boleh jadi seorang tu boleh menghadapi lebih daripada satu tanggungjawab. Sangat banyak Faham? tanggungjawab. Banyak tanggungjawab lebih dari satu. Orang kan nak besar, kan tak sabar, nak besar, nak hidup sendiri, dan tunggulah tanggungjawab itu sangat banyak. Sedar tak sedar saja. Dan sebenarnya contoh faktor kejayaan lah, kita relate dengan kehidupan kita. Faktor kejayaan kita tu, ya betul usaha, tapi bukan 100%. Usaha kita tu 100% saja. Mungkin bukan hakikat doa mak ayah awak, sifat hormat pada mak ayah awak tolong mak ayah awak, dan tanggungjawab awak yang lain pada masyarakat asal awal waktu, dan itu semua adalah faktor-faktor yang mendorong awak untuk cemerlang. Doa guru awak, ilmu tu berkat, jadi awak mudah jawab soalan. Okay? So sebenarnya betul, usahakan kata ya lah, usahakan baca buku sambil lewa, tapi yang menyebabkan kejayaan itu lebih mudah dan dapat capai lebih daripada apa yang kita harapkan, itulah dia. Okey, sambung. Alamak. Okey. Au ya'ti husyarilun minan nasi yaqruhu ya ita. Fayaqdiru zalika bi nafsi takdiran. Jangan jadi macam ni. Atau seorang yang tak suka datang menjumpanya lalu menguruhkan jiwanya. Ada seorang tu dia bagi beban. Lebih satu beban tanggungjawab lebih banyak, tapi dia relax lah, dia uruskan dengan sistematik. Tapi yang seorang ni lagi dia datang dalam keadaan tak suka nak bawa tanggungjawab. Dia jumpa dengan orang lain tu, jumpa dengan majikan dia macam dalam hati dia lah, dia secara zahir dia, muka dia macam okey, tapi dalam hati dia tak suka sangat nak buat kerja, lalu menguruhkan jiwanya. Maksudnya dia dalam hati dia tak suka sangat buat kerja ni. Contoh. Stres lah kan benda tu. Dia akan mendongkol di dalam hati. Betul. Bahaya sifat tu yang bahaya sekarang ni. Contohlah, bagi kerja, ada orang tu ada bagi kerja pada bidang dia, tapi tiba-tiba masuk bukan pada bidang dia. Tu rasakan menyebabkan timbulnya perasaan jembelah, tak suka untuk terima. Betul B. Korang nak cakap siap-siap ni. Benda ni memang biasa berlaku pada dunia perguruan Korang jangan harap kalau korang ni nak jadi cikgu, lah kan jadi ustaz, lepas tu benda lain korang tak payah ajar. Tidak sama sekali. Belum tahun pertama korang akan mengajar subjek korang. Jadi kalau nak jadi cikgu, besar jadi yang lain. Ibarat kan, kalau korang nak jadi pelakon, tak berjaya jadi pelakon, korang boleh jadi tukang sapu, kan, jadi tukang
Okay, masuk ayat seterusnya. Yufsidu ma kana fi wa ma uraddu alaihi hatta la yahkimu wahidan minha. Maksud dia, inilah seorang lagi. Okey, ni seorang lagi tak suka pula. Yang tak suka tu cakap dan merosakkan apa yang ada padanya sehingga ia tidak dapat membuat sesuatu yang terbaik. Maksudnya mungkin yang seorang ni tanggungjawab dia banyak tapi peluang tu tak ada, dia teruskan buat je. Tapi yang ni dah diberi contoh, diberi tanggungjawab tapi dia tak suka, ditolak. Padahal ada sesuatu yang baik buat dia. Ada satu, maksudnya macam satu peluang yang terbaik untuk dia nak sampai ke satu peringkat yang kata tak sampai oleh orang lain. Maksudnya dia dah sia-siakan peluang tu. Sayang. Macam tu sampai situ sekali. Ya, setuju sangat. Korang kena ingat, kalau datang satu rezeki ataupun rasa nak buat baik, teruskan buat, jangan bertahan. Sebab peluang rezeki tu Allah tak akan bagi. Allah mungkin tak bagi pada orang lain, Allah pilih kita, tapi kita tak nak kan, atau kita macam tak boleh lah kot, aku macam aku siapa, tak boleh. So memang Allah tak akan bagi dah kali seterusnya. Lepas tu bila dapat ke orang lain, orang lain yang berjaya. Jadi nanti kalau orang dapat macam-macam peluang rezeki, jangan katakan tidak sebelum anda mencuba. Cuba dulu, buat dulu yang terbaik. Kalau dah betul rasa tak boleh, barulah kita katakan tak boleh. Tapi jangan katakan tidak sebelum kita buat. Biar kita ambil juga Ambil peluang. Sebab peluang ni semua dah depan mata kita je. Sayang kita tak grab awal. Cik. Faiza warada alaika mislu zalik falyakun ma'aka ra'yuka wa aqluka allazani bihuma tahtarul umura. Apabila berlaku perkara seumpama ini kepada kamu, jadi Ibnu Muqaffaq pesan, bila jadi semua perkara ni kat kamu, gunakan fikiran dan akal yang ada pada kamu. Gunakan semaksimum mungkin. Jangan pakai kata buat fikir separuh jalan lepas tu terus buat. Gunakan sebaik-baik, semaksimum mungkin. Allah dah bagi akal untuk kita berfikir secara lebih baik, secara guna, maksimumkan apa Allah bagi. Asalkan kalau berlandaskan pekerjaan tu berlandaskan syarat, kita gunakan akal fikiran kita semaksimum. Dengannya kamu dapat memilih salah satu daripada dua perkara tersebut. Tu saya tak faham saja. Salah satu daripada dua perkara tersebut. perkara sebab ini kepada kamu guna fikiran. Dengannya kamu dapat memilih salah satu daripada ada banyak perkara yang kita nak buat tadi kan. Betul lah, betul lah. Maksudnya kita gunakan idea yang kita ada, fikiran yang kita ada untuk membuat pilihan terbaik dan menyiapkan kerja itu dengan cara yang terbaik. Dengannya kamu dapat memilih salah satu daripada. Bila kita gunakan akal dengan fikiran yang waras, dengan emosi yang stabil, kita akan dapat tentukan mana satu kerja yang kita perlu dahulukan, siapkan dan asal, dan mana satu kerja yang kita boleh letak tepi. Bukan tak buat tapi letak tepi. Okey, yang ini kurang penting. So yang ini sekejap lagi. Kita susun kerja kita. Jadinya semua kita boleh buat tapi dia ikut juga. Iktar awlal amraini bisyughulika astaghi bi hatta tafruwa minhu. Pilihlah yang lebih utama dari dua perkara itu dan teruskan kerja tersebut sehingga selesai. Jadi akal dengan fikiran ni kita kena seimbang. Nak dalam melakukan satu pekerjaan tu, kita kena gunakan akal fikiran tu, gunakan sama ada akal fikiran, letakkan pada tempat dia, gunakan kerja kita kena selesaikan kerja tu. Kita kena buat kerja tu sampailah tugasan tu selesai. Tanggungjawab kita dah sempurna, tak ada rasa tak ada rasa macam kenapa macam ni ada tak cukup. Kita kalau rasa macam ada macam tugasan tu kita macam rasa ada tak sempurna, itu maksudnya kita ambil berat tentang tugasan kita. Ni daripada kita bagi buat kerja cepat tapi kualiti tak ada. Kuantiti banyak
banyak bilangan dia, banyak kerja dia, tugasan dia buat, tapi kualiti dia tak ada. So Letih. dia akan letih. Sayang dia buat macam tu. Majikan contoh, majikan dia macam tak akan ambil berat lah tentang kuantiti, dia nak lebih kepada kualiti. Macam tu lah. Letih. Okay. Last sekali. Wala ya'zumanna alayka fawtu ma kata wala ta khairu ma ta'khur. Tengok dia cakap. Tentunya rasa bersalah kerana terlepas apa yang telah lepas. Bersalah apa yang terlepas, maksudnya dah menyesal sangat. Allah, kenapa aku tinggalkan tugasan ni? Inilah peluang aku nak teruskan, contoh dapat kerjaan, mungkin peluang yang paling bagus. Dia tak pandang. Masa tu dia dah gelap, macam tak suka kerja tu, tak kena bidang dia. Padahal itu yang terbaik untuk dia. Allah dah tentukan apa yang terbaik untuk dia. Sayang. Pasal pesanan akhir yang paling ni lah, jangan lewatkan apa yang telah lewat. Janganlah tangguh lagi, dah satu kerja dah tangguh, lepas tu tangguh kerja yang lain. Itu memang akan bawa kepada ni lah, kerja bawa beban yang dah lama. Benda tu dah patutnya selesaikan pada waktu tu. Sekejap saja, tapi dia lewatkan lagi. Okey Zazah. Betul. So kesimpulannya, jangan menangguhkan kerja. Jangan menangguhkan kerja. Sebab kita semua orang ada kekurangan masing-masing kan. Ustaz tak cakap diri korang je, saya cakap pesan kat diri saya sendiri terutamanya. Dalam dunia ni nanti awak akan ada banyak tanggungjawab. Jadi yang mana boleh, bukan yang mana boleh, susunlah kerja dengan baik, dan semua tu akan jadi lebih baik apabila kita menjaga solat. Maksudnya menjaga solat tu, kita solat awal waktu. Okay? Bila kita solat awal waktu tu, insyaAllah masa kita lebih berkat. Baru-baru ni Ustazah ada dengar ceramah dekat IKIM lah. Lepas tu ada ustaz tu, ada pendengar tanya kan, kenapa orang dulu, ulama-ulama dulu dia bukanlah tua-tua, dia muda-muda kan, tapi diorang boleh menulis kitab kan, diorang boleh menghasilkan karya yang banyak. Macam mana dia boleh buat macam tu, sedangkan masa diorang sama dengan masa kita 24 jam. So Ustaz kata sebenarnya adalah keberkatan pada masa. Macam mana kita nak susun masa. So tak payah fikir banyak-banyak yang dalam. Kita fikir nak susun masa tu mudah je sebenarnya. Mulakan dengan jaga solat. Bila kita jaga solat, kita awalkan solat awal waktu, insyaAllah kita akan rasa masa kita lebih panjang dan kita dapat selesaikan banyak kerja. So macam korang, sekarang cikgu dah letakkan jadual 1 hari 3 subjek. So ulangkan je 3 subjek yang kita belajar tu untuk hari tersebut. Kan? So kat situ awak dah fokus 1 hari 3 subjek. So untuk esok 3 subjek yang lain. InsyaAllah membantu korang untuk lebih cemerlang lagi. Okay, teruskan. Okay. Kita lihat kepada ma'ani kalimat wal ibarat. Zaf, ada Zaf? Maujud? Aula. Matang bacakan ni ma'ani kalimat. Ma'ani al-kalimat wal ibarat. Yang pertama, tarakamat. Maksud dia atta ba'duha fawqa ba'da. Maksud ni tarakamat tu secara lughawiyah ni meninggalkan ni lah. Maksudnya, tapi secara makni maksudnya atta ba'duha fawqa ba'du. Datang beban yang lain atas beban lain tu. Ada silih berganti, mesti ada kerja. Daripada satu tanggungjawab lebih pada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kira lah tu. Dia hanya akan settle setelah orang akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kat kita. Orang dari ke mana pun dia yelah ikhlas kan. Macam itulah. Setiap orang dia ada jalan cabaran masing-masing. So yang penting jangan mengalah. Itu saja. Once kita dah usaha, tawakal, InsyaAllah Allah akan mudahkan. Bila kita yakin kita serah kepada Allah Ta'ala, memang mudah sangat perjalanannya. Walaupun benda tu di mata manusia lain nampak yang susahnya, kesiannya dia, teruk dia. Tapi orang yang mengalami dia akan lebih tenang dan lebih relax dengan dia serahkan urusan dia. Yang kedua,
taltamisu auruh. Sama dia tu la tatlubu auraha minha bi ihmaliha. Nombor 2 tu ni lah, maksudnya jangan kamu nak sesekali ni pun nak berehat daripadanya selagi kamu tak siapkan dia. Jadi maksudnya kita jangan sekali kita rasa nak bergoyang kaki tapi kerja tu tak settle lagi, tak sampai pada hari tu tak siap. Contohlah. Okey, Zaf, nombor 3. Aurugan. Azah? Okey. Boleh. Penat sangat ni. Sila dah. Saya pun tafsir secara harfiah tu saya risau. Saya tak faham apa yang dia cakap. Okey. Nombor 3 Zaf. Yang ketiga aurugan, sama maksud dengan al-hurub. Raugan maksudnya jangan ngilat. Jangan lari lah. Kata Melayu cakap jangan ngilat lah buat kerja, lari. Yang keempat peperangan, dia lari daripada peperangan. Ni dia tak indah. aurugan. Apa Zah? Senjata. Tak boleh bagus. Kantuk. Lagu 10 bangun pukul 8. Yang keempat isdaruha, maksud dia injazaha atau itimamha. Isdaruha maksudnya dia bagi dua maksud lah. Makni sama, menyiapkan atau menyelesaikan suatu tugasan. Selesaikanlah tugas tu dengan sempurna. Yang kelima ad-dujar. Sama maksud dia as-saimu dan al-malal. Ad-dujar maksudnya rasa bosan. Rasa bosan lah. Al-malal sama, rasa bosan. Yang keenam ta'ahadu. Sama maksud dia lahiz. Ta'ahadu lahiz maksudnya ambil perhatian, ambil berat. Yang ketujuh khoslah. Sama maksud dengan sifat. Sifat apa yang ada, perlu perkara yang yang mentality yang kita perlu ada, apa yang kena setkan dalam kepala kita untuk melakukan satu tugasan tu. Yalah, as-sabru lah tadi, sabar. Okey, Yang ke-8 yakrahu ita'ahu. Sama maksud dia yakrahu an ya'itihu yu'tihi nafsuhu wa ihtimamuhu. Maksud dia tak sukalah, dia membenci untuk kita itu boleh disimpan dan korang kena doa, ya Allah, hari ni macam ni besar, tapi aku punya pandai, ya Allah, bagi ilham, bagi kita, Allah akan bagi rasa ke dalam hati. Dan rasa itu juga adalah milik Allah Ta'ala. Next, nombor 9. Yukaddiru zalika binafsuhu. Sama maksud dia yuhaddisu biha wa ma wa qudra.
buat, maksudnya dia kata dia buat dalam keadaan tak suka. Terpaksa lah, kadra yukadirau. Dalam yukadiru zalik nafsi, maksudnya dalam keadaan diri dia terpaksa. Dia tak suka begitu. Okay, nombor 10. Nombor 10 la kamu. Sama maksud dia la yatakonu wahidan minha. Maksud dia dan kamu tidak kamu mahir. Kalau Layak takin wahid dan minha tu maksudnya tak istiqomah. Oh, tak istiqomah. Maksudnya dia buat, dia bagus dah. Harap dia bagus dah. Tapi dia malas usaha dia tu. Kejap-kejap dia jadi, lepas tu bulan depan baru dia jadi balik. Masa dia tak ingat kan. Itu adalah benda yang paling bahaya tau dalam hidup. Kita kalau boleh macam mana pun, berapa persen sekalipun kita kena usahakan. Kena buat juga walaupun tak banyak, mesti go on. Jangan stop. Sebab itu kita naik basikal. Kalau stop kita jatuh. Tapi kalau kita kayuh perlahan, kita tak akan berjalan. next, Ula amroini. Sama maksud dengan uhimu al-amroini wa uhkiham wa ahqahima bi al-bada. Bukan badak. Bi al-bada. Bil badi. Bil badi. Bil badi. Okay, mengutamakan apa yang ialah tugasan yang penting, paling penting dulu, yang perlu dihantar, diutamakan, lepas tu baru buat tugasan yang lain. Dia kata ada 2 ataupun lebih daripada 1 tanggungjawab, utamakan yang mana lebih penting dulu. Tengok tarikh bila nak hantar keperluan lah, apa yang kena cakap. Majikan tu, kita contoh majikan tu minta hari tu juga kena hantar. Itu yang kena utamakan dulu banding yang lain. Contohnya macam minta dalam bulan ni. Contoh tugasan pertama minta dalam bulan ni, dan tugasan kedua tu minta dalam bulan depan. So dalam bulan ni kita utamakan yang tugasan yang dalam bulan ni dulu. Itu contoh dia. Nombor 12. Tugasan kemudian buat bagi maksudnya mana yang penting. Seterusnya la yu'azzimanna alaika. Sama maksud dia la yusa'ibanna alaika wa yu'limuka. Maksudnya dia supaya dia tak beban yang kita bawa tadi, tanggungjawab yang kita nak bawa tu, supaya kita selesaikan dahulu, supaya dia tak menyusahkan kita dan menyakiti kamu. Tangguh lagi, kalau tangguh dia akan lagi kita fikir lagi, Allah seterusnya nak buat kerja, banyak tugasan tu. Itulah kena selesaikan lah, jangan bertanggung. Betul. Kita dah buat, janganlah menyesal pula. Bolehlah menyesal sekejap, kata kita ambil pengajaran, tapi kena move on, teruskan buat lebih baik, dan kita jangan condemn diri sendiri. Dah lah tak cukup orang nak mengatakan kita pula condemn diri sendiri, tapi patutnya kita yang kena bukan puji, tapi kita yang kena bagi motivasi pada diri kita sendiri. Siapa lagi nak kita kan kontak diri kita. Ikhtiar. Okay, kita masuk pada ni. Najmi Abu, mana Najmi Abu? Ada. Ada. Okay, baca ni nombor 2. Al-mawdu' fi nizam al-ummal. Amal. Fi nizam al-amal.
Maudhu. Jadi kalau soalan suruh nyatakan nyatakan maudhu dia apa, so tulis fi nazamil amal, dalam sistem pekerjaan. Okey, teruskan. Okey. Yang ketiga hayatul katib. Katib. Maksud dia Tolong salin. Hayatul katib ni sama dengan jumlah qasirah. Okey. Apa dah? Hayatul katib ni kita tulis dekat chat. Sebelum ni kita guna istilah nubzah qasirah kan. So dia sama dengan hayatul katib. Dapat? Dapat Ustazah. Yang sama kalau soalan tanya hayatul katib sama dengan jumlah qasirah. Tak kira lah penyair ke atau Qail. biasanya qail lah ini untuk bahagian asal. Kalau bahagian syair sama ada diguna syair atau qasidah qasidah. Ni. okey. Abu Muhammad Abdullah bin Al-Muqaffa ahadu musyahir al-kutab fil adab al-arabi wa huwa farsi wulida bil ahwazi sanatan mi'ah wasitah hijrah. Aslam fi awail al-asr Abasi. Nasya fi Faris وتثقيف بالثقافة الفارسية واليونانية. صار كتب للمنصور وألف كتب الأدبية وترجم كتب منها سيرة ملوك العجم وقليلا وديمنا إلى اللغة العربية. توفي بالبصرة سنة 45 hijrah. Okey. Dan sebelum ni kita dengar syair pasal Abu Atiyah Ahmad Ibnu Qasim nama dia. Abu Ahmad ke Muhammad? Okey. Untuk Nasar ni nama full name dia ialah Abu Muhammad Abdullah Ibnul Muqaffa. Ingat, Abu Muhammad Abdullah Ibnul Muqaffa. Lakab Dulu ada Abu kat depan. Okey. lakab dia Ibnu Muqaffa. Ni ketika suruh bagi lakab sekali bagi Ibnu Muqaffa. Sebab atas dia gelaran ni. Gelaran Ibnu Muqaffa. Okey, ahadu masyahir kutab fil adab arabi. Dia ni seorang pengarang yang terkenal dalam sastra Arab. Masyahir tu sebagai masyhur masyhur. Terkenal. Masyahir jamak. Syahir. Okey. Wa huwa Farsi, dan dia seorang Farsi. Bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Farsi. Orang Farsi. Dan lahirkan di Ahwaz. Ahwaz ni satu tempat dekat Iran mungkin sekarang. Lahir pada 106 Hijrah. Aslam fi awal. Aslam dia Islam pada awal masa zaman Abbasi dia telah masuk Islam. Maksudnya bukan daripada keluarga Muslim lah sebelum ni. Lepas tu dia hidup Nasya'ah. Dia hidup Ustazah Nasya'ah fil Fars. Farsi. Mana dia kan orang Farsi. So dia pun tinggal di Farsi, membesar di Farsi. So
dia watasqif bisaqafah Farisia wal Yunaniyah. Maknanya dia belajar, tasqif tu belajar kan. Dia belajar banyak budaya, bidang ilmu tentang tamadun Farsi dan juga Yunani. So dia bukanlah orang Arab asal Arab yang ada budaya Arab, tak. Dia membesar sebagai Arab Farsi jadi. dan dapat banyak ilmu juga daripada tamadun Yunani. Okey. Dan dia pernah jadi penulis. Jadi penulis buat Khalifah Mansur. Khalifah Mansur ni pada zaman Abbasiyah lah. Khalifah Mansur. Dan dia pernah menulis berapa ni? 1000 al-lafa kitab. 1000 buah kitab tentang sastra. Kan? Sastra lah. Al-lafa. Al-kataba. Al-lafa tu maknanya menulis. Oh, nulis. Alif yu'alifu. Al-lafa tu maknanya kataba. So al-lafa. Oh, taklif. Ya, dia menulis taklif. sastra juga. Adabiah tu Taklif. sastraan. Dan berterjemah dan menterjemahkan buku-buku daripada sejarah kerajaan apa ni? Kerajaan Ajam, Muluk Ajam, kerajaan Ajam, Kalilah dengan kerajaan Dimnah. Ada 3 sejarah tu. Ajam, Kalilah dengan Dimnah. Ila lughatul Arabiah. Ke dalam bahasa Arab. Sejarah raja-raja Parsi barangkali. Oh. Sebagai kita terjemahkan dalam bahasa Arab, maknanya karya sebenar tu bukan daripada Yunani ke daripada Parsi, dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Okay. Dan beliau wafat di Basrah pada 145 Hijrah. 3 daripada fakta-fakta yang tadi, at least awak kena ingat. InsyaAllah. Kalau boleh 4 lah kan. At least kalau dapat dia tanya 3, awak dapat jawab 4 ataupun 1 salah, awak dah ada backup. Okay, seterusnya. Najmi Abu. Okey, nombor 4, sebab Al-Kitabah. Okey. Yuhaka Al-Katib an kifiyah muwajihah al-amal hatta yakunu muhaqqaqan najihan wa intaha minhu ala khairu wajihu. Okay, munasib ataupun sebab kitabah ni, jadi Minal Wafak ni dia menerangkan, jelaskan makaidah, cara-cara untuk melakukan suatu tugasan dan mencapai inilah mencapai sukses, maksudnya mencapai tugasan, melaksanakan tugasan tu secara sempurna dan mencapai kejayaan tu. Kerja dengan baik, kemudian menghasilkan satu kerja yang berkualiti. Aku nak tanya, sekarang dah 12.25, korang nak sambung ke dah break? Sambung pada hari Senin. Senin. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah sanalqi fi yaumil Isnin. Walakin lam tantahi hadhihi la ba'sa ya'malu tadriban. Antum tabhasuna fi su'alul imtihan al-madhi aina su'alul linnasar abasi wa antum tajibul asilah. Cuba jawab soalan abasi. Nasar, nanti insyaAllah kita akan lengkapkan, habiskan tajuk Nasar Abasi ni pada Yaumul Isnin. So insyaAllah pada minggu depan kita dah habis lah. Dah habis, dah selesai. Awak boleh ulang kaji daripada awal. Saya akan bagi bekalkan modul dan kita akan fokus. Okay, baik. Okay, kelas lastly, Ustazah nak bagi ayat tadi tu, ada 2 amalan. Alhamdulillah sangat membantu untuk meringankan tugasan dan tanggungjawab harian kita. Tak kira lah kita pelajar ke, kita seorang guru ke, seorang anak ke, seorang mak bapak ke kan. Okay, yang pertama ialah, Ustazah lupa ayat tu ayat mana, tapi surah, nanti Ustazah akan bagi dalam grup. Ustazah dah pernah bagi sebelum ni, tapi yang dah amalkan Alhamdulillah lah. Okey, baca ayat ni dikala bila-bila masa awak ingat dan
terutamanya ketika awak sujud dalam solat. Okay, sebab ketika sujud itulah kita berada yang di tahap paling rendah dan Allah suka kita berdoa pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita bersujud kan. Ayat dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ufawwidu amri ila Allah innallahu basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Sesungguhnya aku serahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah Ta'ala. Mana dia? Wa ufawwidu amri, urusanku ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah tu dia macam seolah-olah sedang memandang kita. Allah sedang peluk kita, sayang kita. Jadi dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita susah macam mana pun, sempit pun, kita jangan risau. Tak payahlah ambil tindakan sampai boleh menyusahkan orang lain dan juga diri sendiri. Tapi kita ada Allah Ta'ala yang akan bantu kita, insya-Allah akan mudahkan urusan. Okey, cuba amalkan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Setiap kali sujud, setiap kali bila-bila masa awak ingat dan terutama ketika dalam kesusahan. Nanti saya akan share video je dekat dalam Telegram kita. Dan satu lagi ialah beramal dengan sifat Allah ya bari. Okey, ya bari nama Allah Ta'ala kan. Ya bari ni maksudnya mengurus. Sebab kita selalunya ya Allah ya Tuhan. Belumlah cerita bangun lambat lagi tu kan. Baru cerita tak bangun lambat pun dah rasa kelang kabut di hidup kita. Okey. Tapi dengan kita amalkan setiap pagi lepas subuh, kalau dapat sebelum subuh lagi bagus. Mulakan hidup kita tu lepas kita bersyukur semua tu, baca nama Allah ya bari ni 40 kali. Dapat lagi banyak lagi bagus, alhamdulillah. So insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu menguruskan 24 jam hidup kita nanti. Sangat mudah dan sangat mudah. Okay? So tak kira lah kita dalam keadaan apa pun akan dimudahkan urusan kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada Ustazah perkongsian hari ini. Semoga membantu entum teruskan momentum. Semalam sudah mesyuarat. Ustazah kira alhamdulillah syukur sangat punya anak-anak murid yang sangat bertanggungjawab, hadir kelas. Jadi teruskanlah momentum anda dan doa banyak-banyak. Semoga Allah angkat COVID-19 dan insyaAllah tahun depan by Januari kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa. So minggu depan habis sahaja silibus. Ingatkan Ustazah nak berikan korang modul untuk ulang kaji. Modul tu Ustazah bagi online sahaja. Tak ada apa-apa bayaran. Jadi korang boleh print sendiri. Tak nak print pun tak apa. Janji korang buat latihan. Dan habis, bukan saya tak layan KK. Saya tahu beberapa orang murid tanya KK. Alhamdulillah bagus sangat korang. Tapi Ustazah nak habiskan silibus dulu. Okey, ada lagi 3 tajuk kita settlekan. InsyaAllah lepas tu 4 tajuk. InsyaAllah kita akan fokus pada KK dan juga ulang kaji. Okey, mohon maaf daripada Ustazah. Semoga entum sihat, selamat jaga. Siapa ada masalah boleh jumpa Ustazah sebagai kaunselor tambahan. Okey, wallahu a'lam. Baik, Zah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam Syukur Ustazah. PDPC hari ni ada rakaman. Nanti Ustazah akan share link dalam Telegram YouTube. Okey Ustazah. Terima kasih. Terima kasih.